Assalamualaikum. Hai, nama saya Salwa. Saya seorang ibu kepada 4 orang anak. Anak-anak saya berumur sekitar yang pertama 11 tahun dan yang bongsu adalah hampir mencecah 2 tahun. Pengalaman saya sebagai ibu, of course antara benda yang paling merisaukan ataupun yang mendebarkan adalah apabila berlakunya salah seorang daripada anak yang demam panas secara tiba-tiba. Maksudnya tiada simptom flu ataupun batuk, tiba-tiba demam panas. Biasanya apa yang akan saya lakukan adalah saya akan memantau suhu, berapa tinggi suhu anak saya yang dilanda demam panas. Dalam tempoh 3 hari, sekiranya masih lagi mencacah suhu sekitar 38 ke 39 darjah Celsius, saya akan segera bawa ke hospital, berjumpa dengan pakar kanak-kanak. Pengalaman yang paling pahit yang saya boleh ingatlah sepanjang saya menjadi ibu ni adalah ketika mana saya baru saja melahirkan anak yang kedua. Ketika itu masih dalam tempoh berpantang, baru 2 minggu pertama, tiba-tiba anak saya yang pertama tu demam panas dan telah berlanjutan lebih daripada 3 hari dan saya kena bawa dia ke hospital dan akhirnya doktor minta kami admit lah dia di hospital. Ketika itu saya berasa sangat down lah kerana masih lagi dalam tempoh berpantang, perlu jaga diri sendiri juga, perlu jaga anak yang baru lahir juga. Jadi on top of that, saya juga merupakan ibu PJJ lah, iaitu saya berada bersama dengan suami saya dalam jarak yang jauh. Jadi paksalah saya urus secara sendiri anak yang duduk di hospital tu, tapi Alhamdulillah meminta bantuan lah daripada ibu bapa saya dan keluarga saya sendiri yang berdekatan dengan kami. Ketika mengurus anak-anak yang sakit ni, sebenarnya emosi seorang ibu tu begitu terganggu kerana anak akan bangun setiap 2 jam ataupun setiap 1 jam merengek, menangis. Kalau di hospital tu pun kita memang tak boleh expect lah untuk ada rehat ataupun boleh tidur dengan lena kan, kerana anak tu sakit. Yang kedua, nurse akan datang berulang-alik untuk memantau suhu dan memberi ubat kan kepada anak kita tu. Jadi kita memang akan sangat kurang rehat, penat, emosi terganggu. Jadi maka selain daripada sokongan suami yang berada di jarak jauh, tapi sokongan ibu bapa, sokongan adik-beradik saya, sokongan pembantu saya sangat hargai dan syukuri. Pengalaman paling manis lah sepanjang saya menjaga anak-anak yang sakit ni kan adalah a very strong support system. Alhamdulillah, satu nikmat yang paling besar sekali saya ingin nyatakan adalah saya mempunyai support system ataupun sistem sokongan yang strong, yang kuat, iaitu ahli keluarga saya sendiri dan juga mentua, family in-laws yang ada di sekitar KL. Pada masa sama, saya mempunyai seorang pembantu rumah ataupun in-house maid yang begitu baik dan committed sekali dalam membantu saya mengurus hal-hal rumah tangga sepanjang saya berada dalam tempoh PJJ dengan suami saya. Saya juga sangat bersyukur dan beruntung kerana mempunyai kawan-kawan ataupun support group di kalangan sisters yang saya panggil sisters ni kerana mereka ni macam adik-beradik saya sendiri. Ketika anak baru-baru tahun yang lepas lah, anak yang bongsu saya tu pun ada masuk ke hospital. Kita datang ke hospital, selain daripada memberi moral support, Alhamdulillah saya juga bersyukur kerana selain daripada kawan-kawan saya, office mate saya juga merupakan satu pasukan yang sangat membantu, memberi sokongan moral kepada saya semasa menjaga anak di hospital. Nasihat saya kepada ibu terutamanya ketika anak kita sakit, yang pertamanya kita pun hendaklah menjaga kesihatan kita, fizikal dan juga mental kita. Pada masa yang sama, selain daripada kita memohon doa kepada Allah SWT supaya menyembuhkan penyakit anak kita dan bergantung haraplah kepada Allah sebagai satu-satunya Maha penyembuh kepada kesakitan anak-anak kita. Pada masa sama kita perlu reach out kepada orang lain supaya kita tidak
berseorangan dan kita boleh berpaut ataupun meminta bantuan lah kepada orang-orang di sekeliling kita, sama ada ahli keluarga maupun jiran tetangga, kawan-kawan dan juga rakan sekerja. Jangan malu dan jangan takut untuk meminta pertolongan orang lain, kerana sebenarnya kita ni bukan kesorangan. Orang sekeliling kita pun insya-Allah akan membantu kita, sekurang-kurangnya memberi sokongan moral lah semasa kita sedang menjaga anak yang sedang sakit. Dan ini itu sajalah perkongsian tips daripada saya. Semoga bermanfaat untuk semua ibu-ibu di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.